Hai semua, selamat datang ke platform webinar Astro Awani Link. Untuk pengalaman webinar yang optimum, kami sarankan anda memberi perhatian kepada beberapa perkara berikut. Kami sarankan anda menutup semua tab-tab audio dan video untuk mengosongkan bandwidth anda. Dan jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, sila tekan butang reconnect berwarna merah untuk disambung semula. Kami mungkin akan menjalankan undian juga ataupun Q&A semasa webinar berlangsung, jadi anda dijemput untuk mengambil bahagian melalui tab di skrin anda. Dan jika terdapat kegagalan teknikal yang serius membabitkan sebilangan besar peserta webinar pada hari ini, kami akan melakukan sistem reset. Anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar baru secara automatik. Dan seorang moderator bersedia untuk menjawab soalan anda di dalam ruangan chat. Jika anda ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada speaker, pastikan anda tekan butang mark as question dan kami akan menyampaikannya kepada host webinar dan kami juga akan menjawab barang soalan pada hujung sesi webinar hari ini. Dan akhir sekali kami juga ingin mendengar pendapat anda tentang pengalaman webinar hari ini. Jika anda berpuas hati, berikan kami rating 5 bintang, 5 stars, dan selain itu hantarkan komen anda melalui borang contact us di laman web kami, link Astro Awani. Baik, so kita nak ceritakan tentang topik kita hari ini yang mana pastinya tiada siapa yang terasing daripada impak pandemik COVID-19 dan perusahaan kita tahu di seluruh negara malah di seluruh dunia terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS terkesan di Malaysia sejak PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu dan kemudian apabila sektor ekonomi mula dibuka semula pada PKP bersyarat dan PKP pemulihan, PKP kita lihat ada PKS juga yang mula bangkit semula. Tetapi kini kita sedia maklum di Lembah Kelang, di Putrajaya, di Sabah dikenakan PKP bersyarat semula dan ini mungkin menjadi satu cabaran baru buat PKS di luar sana. Dan ini sebenarnya realiti yang kita perlu jangkakan dalam masa 1 atau 2 tahun yang akan datang apabila kita menjangkakan COVID-19 ini akan kekal dalam masyarakat kita untuk jangka masa yang panjang, untuk long term. Jadi bagaimana kita nak memastikan perusahaan, perniagaan boleh kekal bersedia untuk adaptasi kalis krisis, ready untuk adapt apa-apa sebarang perubahan dan cabaran yang akan datang. Dan saya melihat sebenarnya dalam setiap krisis ini ada peluang untuk perubahan dan inovasi kerana krisis ini secara tidak langsung memaksa kita untuk menceburi idea-idea baru, memaksa kita supaya kita tidak terlalu selesa. Jadi hari ini kita bincangkan tentang tips, nasihat untuk anda menginovasikan perniagaan anda ketika pandemik COVID-19 ini. Dan untuk itu, pagi ini kita ada 2 tetamu istimewa. Kita ada Reza Syahid, merupakan eksekutif kanan Magic untuk menceritakan tentang peranan Magic dalam menyokong perusahaan sosial dan apa pentingnya perusahaan sosial ini kepada landscape ekonomi dan pembangunan negara. Dan kita juga ada Muiz Aziz, merupakan pengasas bersama Inka. Inka merupakan satu perusahaan sosial ataupun social enterprise yang berkolaborasi bersama artisan-artisan batik dari Terengganu yang kita lihat menggabungkan semangat usahawan ini dan juga dalam masa yang sama memperkasakan artisan di luar bandar. Dan kalau boleh kita ingin jemput 2 tetamu kita untuk on kamera dan mikrofon mereka untuk serta dalam workshop pagi ini. Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Baik, kita nak mulakan dengan Reza dari Magic yang kalau boleh berikan kita sedikit gambaran bagaimana landscape situasi terkini konteks buat perusahaan di Malaysia dalam konteks PKP dan COVID-19 ini, Reza. Okey, saya rasa saya bermula dengan untuk di luar yang tidak mengetahui apa itu Magic. Magic sebenarnya adalah pusat kreativiti dan inovasi global. Dia ditubuhkan pada 2015 di mana Magic adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi which is MOSTI, di mana kami membantu usahawan, kami create ekosistem startup dan di mana misi kita untuk memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara inovasi. Untuk topik hari ini, kita akan lebih fokus kepada perusahaan sosial. Apa yang kami nampak sejak pandemik ni bermula kan, PKP ni, dia agak mencabar untuk semua perusahaan kecil dan sederhana. Terutamanya untuk perusahaan sosial. Kerana bila benda ni berlaku, kebanyakan mereka mempunyai perniagaan tradisional. Ada kedai, membantu B40 community. Tapi sayangnya bila PKP ni kita tak boleh bergerak, so susah untuk diorang nak jual. Bila diorang tak menjual barang-barang diorang, so susah nak menjana pendapatan.
Lepas tu pula bila perusahaan sosial tak boleh menjaga pendapatan, macam mana dia nak memberi gaji kepada golongan B40 juga. So benda ni mencabar because bila tak dapat membantu, lepas tu pula tengok banyak syarikat-syarikat besar di sana yang menggunakan CSR untuk menolong, memberi sayur percuma, memberi grocery percuma. So bila benda ni berlaku, ia seperti mengambil lubuk untuk hasil pendapatan daripada social enterprise. So sekarang ni diorang dah agak mencabar tu. Ada juga yang apply untuk buka event. So benda ni semua kita nampak ia pergi ke satu benda, iaitu bila perniagaan terlalu tradisional dan bila pandemik berlaku di mana mereka tidak boleh keluar untuk menjual barang-barang mereka, so dia punya pendapatan terganggu. So ini saya rasa yang kita nampak apa yang sedang berlaku sekarang. Ya, baik. Kita nak juga ceritakan daripada sudut pihak industri sendiri. Bagi Muiz pastinya ada cabaran-cabaran tersendiri ketika PKP ini, tapi kita nak dengarkan dahulu bagaimana permulaan Inka ini, kemudian baru kita dengarkan cabaran-cabaran yang dihadapi Muiz sendiri ketika PKP. Tapi saya rasa penonton kita nak tahu apa sebenarnya Inka, bagaimana timbulnya idea untuk membangunkan Inka ini dan juga bagaimana idea untuk menggabungkan semangat ataupun keusahawanan tu ada di situ, tetapi juga ada pentingnya impact sosial kepada masyarakat. Kalau boleh Muiz kongsikan kepada penonton kita. Okey, ya, mungkin saya akan mula dengan apa itu Inka. So Inka adalah perusahaan sosial yang bekerjasama dengan artisan-artisan batik dan penganyam mengkuang di seluruh Terengganu. Dan untuk membuat produk daripada batik dan mengkuang ni, kami bekerjasama dengan pelarian daripada Myanmar, remaja kurang upaya di Marang, Terengganu. Dan apa yang special dengan Inka, brand kami, ialah setiap produk yang dijual, dia akan datang dengan nama orang yang di belakang, di sebalik tabir produk tersebut. Banyak model untuk bisnes Inka ni kebanyakannya, keseluruhannya berdasarkan konsep kolaborasi. Jadi kami collaborate dengan komuniti-komuniti artisan, komuniti refugees, pelarian dan komuniti orang kurang upaya. Jika kalau kita boleh pergi ke slide seterusnya. Baik, kita nak lihat slide seterusnya. Okay, so ni adalah nilai teras kepada Inka. So bila kita mula-mula start dengan the idea untuk buka bisnes, kita start dengan bisnes macam mana yang kita nak tengok Inka akan jadi. So kita start dengan nilai teras bisnes kami. Ada 4 nilai teras utama yang berdasarkan satu ialah kami percaya dan misi sosial tidak perlu diketepikan untuk menjaga keuntungan. So ini prinsip utama untuk keusahawanan sosial. Yang kedua ialah setiap produk setiap produk mempunyai nilai yang wajar dihargai. Sebab itulah setiap produk akan datang dengan nama dan desain oleh nama orang yang buat produk tersebut supaya pembeli boleh ke website kami dan baca cerita dan kenal siapa yang sebenarnya buat produk tersebut. Yang ketiga adalah kami menyambut kepelbagaian antara komuniti dan craft. So kat sini kami ada banyak buat inovasi. Saya dari Terengganu, memang daripada Dungun Terengganu. So saya tahu beberapa komuniti pembuat batik dan kami juga kenal beberapa komuniti yang menganyam mengkuang, dan di KL kami ada komuniti pelajaran yang tahu macam mana untuk menjahit produk. So jadi kami gabungkan semua skill diorang untuk membuat pelbagai produk fashion dan produk aksesori. So briefly tu pasal Inka. Alright, Muiz, saya rasa kita nak tahu apa jenis cabaran yang Muiz sendiri hadapi ketika PKP pandemik COVID-19 ini dan cabaran utama dan juga kemudian baru kita akan bincangkan apa
contoh cara-cara Muiz mengatasi cabaran tersebut. Tapi kita nak tahu apa isu-isu yang dihadapi ketika COVID ni. So saya rasa ada 3 cabaran yang terbesar sebagai bisnes yang kami hadapi. So kalau boleh flash slide yang ada cabaran, saya dah listkan. So yang pertama ialah sebab PKP banyak semua benda macam workshop, tempat untuk menjahit produk semua tutup dan ramai artisan yang tak boleh pergi ke kerja. Lagi-lagi kami sebab semua produk kebanyakannya diperbuat di Terengganu. So batik dan mengkuang semua dibuat di Terengganu dan sebab PKP memang kami tak boleh ke Terengganu, kami tersekat kat KL dan pelarian-pelarian daripada Myanmar tak boleh ke workshop untuk menjahit semua. So itu cabaran yang pertama. Yang kedua, dalam menjual produk kami sebelum ni, kami fokus banyak kepada consignment. Basically kami bagi produk kepada kedai-kedai di seluruh KL dan Penang dan untuk menjual produk kami. Tapi during semasa PKP ni semua kedai-kedai semua tutup. So jualan daripada situ dah memang kosong, tak ada. Dan banyak event dan bazar yang kami dah plan untuk tahun ni macam memang hampir semua dibatalkan lah. Dan yang ketiga kami sedar yang perbelanjaan oleh pelanggan juga berkurang. Sebelum ni kalau contohnya pergi ke kedai atau booth income, belanja contohnya RM100 beli barang yang lebih kurang RM100. Tapi sekarang semua perbelanjaan kebanyakannya kepada kurang daripada RM50, kadang-kadang RM20-30. So kami nampak perubahan dari segi perbelanjaan rakyat Malaysia. Muiz, kalau boleh kongsikan juga anggaran kira-kira berapa banyak agaknya kerugian yang dialami ketika PKP ni? Ataupun apa perbezaan pendapatan? 10,000 sebulan untuk 3 bulan, ya lebih sebab semasa betul-betul PKP tu memang jualan kami memang hampir kosong sebab kedai tutup, online sale masa tu kami tak fokus sangat kepada developing website, pemasaran digital semua. Kami sebelum PKP kami tak fokus sangat kepada area ni. So masa PKP memang sangat sukar untuk mendapat jualan lah. Okey, kita nak dengarkan daripada Reza. Tadi dah ceritakan sedikit situasi ketika ini dan sejak PKP dilaksanakan sejak Mac lalu dan kita lihat PKP dah mula bangkit semula dan ini kita dah masuk PKPB di beberapa kawasan, mungkin dilihat akan melumpuhkan semula PKS yang baru saja nak bangun balik. Jadi Reza, dalam pengalaman bekerjasama dengan PKS, usahawan, apabila berlaku semula PKBB ni, kita juga nak bincang dari sudut semangat, dari sudut sentimen kerana impact kepada mental dan emosi tu mungkin kita tak lihat dalam ekonomi kita. Kita sering lihat ekonomi ni terkesan daripada pendapatan, berapa banyak kerugian itu materialize kan. Tetapi dari sudut psikologi juga mungkin boleh kongsikan sentimen usahawan ketika ini bagaimana? Benda tu memang susah lah sebab bila macam tadi Muiz cakap kan, diorang biasa kalau during masa pandemik ni, PKPB, PKP semua, dia punya pendapatan tu sampai nak jadi sifar. So benda tu sangat menyusahkan untuk diorang. Tapi saya rasa sentimen yang paling penting sekarang ni, perkataan kita juga kita tu betul-betul kuat. So saya nak share sikit apa yang jadi masa bulan April, bulan Mei hari tu. Bila PKP bermula, Magic bersama, suatu pandemik Magic bersama-sama Social Bill, Alliance Bank, Citron Capital dan NGO Hub, boleh lancarkan slide saya. Kami melancarkan pendanaan awam. Bila kita ni bukan sekadar antara pelanggan dengan perusahaan sosial, juga di antara perusahaan sosial juga. Di mana dengan pendanaan awam itu, crowdfunding,
kami membantu usahawan sosial dan rakyat yang terkesan akibat pandemik. Kami berjaya mengumpul dana sebanyak 219,000 kepada 11 usahawan sosial. Dan seperti Masalah Wheels, Asliko, Bojob, Komuniti Tukang Jahit, Pasagraf, Naskit dan beberapa lagi. Apa yang mereka buat ni, mereka membantu golongan gelandangan, frontliners, petani luar bandar, orang asli dan juga ramai lagi. So bila buat benda ni semua, kita boleh nampak yang bila diorang sedar apa yang diperlukan oleh diorang ialah kerjasama. Bila kerjasama yang diorang lakukan, diorang sama-sama melakukan penutup muka, sama-sama melakukan hand sanitizer, menyediakan makanan, barangan runcit. Jadi sebab ini kami nampak bila diorang terganggu, tergugat semua untuk mendapat perjalanan pendapatan, diorang sedar why don't diorang kerjasama, buat sama. So oleh sebab itu Magic melalui penjana kami melancarkan geran padanan impak sosial. Kami rasa buat masa ini kami tidak tahu bila PKP ni nak berakhir. Seperti yang Naila mention tadi, dia cakap mungkin lepas ni PKPD. So kita tak tahu bila ni akan berakhir. So kami melancarkan geran padanan impak sosial di mana setiap dana yang dikumpul daripada pihak awam, dia akan dapat padanan dana. Geran dana bernilai 10 juta and dia diperkenalkan bagi setiap ringgit, kami memang akan padankan satu sama satu. So ni yang kami melakukan sekarang untuk membantu usahawan sosial di luar sana. And dia terbuka untuk semua kategori. Sama ada kalau kamu adalah individu pun kamu boleh apply juga, tapi adalah limit perbezaan berapa banyak yang padanan kamu boleh terima. So ni semua yang Magic tengah usahakan sekarang. Sangat menarik dan saya suka apabila Reza gunakan kata-kata kita jaga kita. Memang kita lihat semangat kita jaga kita, rakyat jaga rakyat tu ada dalam landscape keusahawanan negara kita sekarang ni. Di media sosial sebenarnya sekarang ni ada movement #sokong peniaga kecil sebab PKPB dilaksanakan semula. Ada inisiatif daripada netizen untuk tuar sokong peniaga kecil kerana itulah sektor ekonomi sekarang ni dibenarkan buka tapi ramai yang masih duduk di rumah, jadi cabaran tu masih lagi ada. Jadi kita dah dengarkan apa contoh cabaran dan juga daripada pihak Magic apa contoh sokongan yang ada, tetapi sokongan itu memang ada dan penjana, prihatin semua pun telah pun diumumkan kerajaan, tetapi bagaimana kita nak memanfaatkan bantuan dan juga infrastruktur yang sudah ada, infrastruktur digital, tetapi semua tu ada, bagaimana kita nak gunakan untuk kebaikan perniagaan kita. Kalau Muiz boleh kongsikan apa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi cabaran yang dah kongsikan tadi. Okay, so dengan cabaran yang saya kongsikan tadi, so salah satunya adalah jualan yang hampir tak ada semasa PKP dan sebab semua kedai tutup dan event, bazar semua dibatalkan. So semasa PKP ni tim kami fokus kebanyakannya untuk belajar macam mana untuk buat pemasaran digital untuk ambil macam mana untuk ambil advantage kepada semua teknologi yang contohnya dekat pemasaran dekat Facebook, Instagram dan juga kami juga laburkan banyak kepada developing website kami supaya semua proses untuk pembelian dekat melalui website kami, pembelian dalam talian daripada customer datang ke website sampai dia check out dan beli barang, semua untuk pembayaran sangat lancar. So kami fokus kepada daripada penjualan fizikal kepada penjualan dalam talian. Masa 3 bulan itu antara fokus utama kami dan kami juga banyak sebelum ni kami bayar contohnya dalam 500 untuk 2 hari dekat bazar, dekat event untuk jual. Tapi sekarang kami guna jumlah yang sama 500 untuk pemasaran digital dekat Instagram, dekat Facebook. So itu benda pertama yang kami buat. Yang kedua, sebab kami perasan yang banyak perbelanjaan semakin berkurang, kami juga
tukar fokus produk kami kepada barang yang keperluan. Contohnya kami start dengan penutup muka juga yang diperbuat daripada batik. So dengan penutup muka ni contohnya semasa betul-betul lepas PKP kami beli semua macam dekat batik artisan yang diorang buat semasa PKP dan buat penutup muka, dan ni antara dia menjadi pendapatan right after. Lepas-lepas PKP je boleh dapat pendapatan bagi income kepada komuniti pelarian dan komuniti remaja kurang upaya yang kami kerja dengan. Dan ya, sekarang pun kami fokus kepada lebih kepada barang-barang kecil yang harga kurang daripada RM50 yang supaya jualan lebih memberangsangkan. Sorry Nella, saya nak masuk je. Sebab okay, so Inka nak promote, so right, also semasa baru-baru ni kami join Magic punya Buy for Impact event. Thank you Reza untuk event saya. Buy for Magic event yang memang mempromosikan semua perusahaan sosial dan bagi macam marketplace dekat masa tu. Kat situ juga kami buat kelas batik pertama, dan sambutan sangat memberangsangkan untuk kelas batik tersebut. So kami juga ambil peluang apa-apa yang diberi oleh Magic contohnya. So, sorry, saya rasa apa yang Muiz cakap tu betul lah. Saya bukan nak kata pandemik ni berlaku at the right time, because benda ni memang affect semua orang lah. Tapi kita, macam bila kita buat sesuatu kan, kita buat bisnes, kita perlukan masa untuk pause. Kenapa kita kena pause? Untuk kita ambil masa untuk belajar. So kadang bila kita buat bisnes ni, kita terlampau fokus untuk apa yang kita buat. Kita lupa nak take a step back, tengok macam nak improve. So kita dah terlalu selesa dengan apa kita buat sekarang. So bila benda ni berlaku, di saat kita tengah sedih, tengah struggle nak teruskan perniagaan, kita boleh take a pause, ambil masa belajar. Because benda ni berlaku bukan saja di Malaysia, berlaku di global. So kalau kita tengok macam mana perusahaan di Jepun, macam mana dia membangun, di Amerika, di Europe. So dengan melalui ini, dengan belajar, especially now teknologi, sekarang boleh kata almost semua orang tahu macam nak gunakan Zoom, gunakan Google Hangout. So dengan teknologi itu, dia bagus sebab dia encourage orang untuk fikir out of the box. Macam mana dia nak inovasikan bisnes mereka, sama ada melalui teknologi ataupun melalui kolaborasi. So saya rasa benda ni, saya tak nak kata dia patut berlaku, tapi saya rasa kalau kita tengok on a positive note, kita tengok secara positif, ia boleh membantu kita untuk lipat gandakan kita punya bisnes. So tu yang saya nampak beberapa usahawan berjaya buat macam tu. So I think Muiz Inka salah satu, bila dia sedar yang boleh go to digital, daripada spend untuk marketing dekat on ground, buat poster, apa kata diorang go, tu salah satu contoh lah. Saya rasa kalau kita fikir secara positif, inilah masanya untuk kita fikir out of the box dan tengok, oh maybe dia dulu je nak launch ni, tak sempat, takut. Sekarang ni bila dunia pendapatan utama dia terganggu, mungkin ni salah satu cara. Ya, betul. Krisis ni memang secara tidak langsung memang paksa kita untuk cuba idea baharu, tak boleh nak terlalu selesa dengan apa yang kita dah buat selama ni. Dan saya rasa untuk ramai pengusaha di luar sana, norma baharu yang perlu mereka cuba sejak PKP ni adalah pendigitalisasi, digitalization. Dah tak boleh nak elak pemasaran secara dalam talian dan sebagainya. Ini contoh-contoh digitalisasi yang perlu kita adapt, bukan saja dalam bisnes, buat mereka yang bekerja pun ada yang perlu bekerja dari rumah, pembelajaran untuk budak-budak sekolah pun kena belajar dari rumah. Jadi banyak fokus kepada aspek digital ini. Dan daripada Reza, kita nak dengarkan juga apa contoh ataupun selain daripada yang kita tahu pemasaran dalam talian, yang digital sebagainya, tetapi dalam kalangan usahawan, apa sebenarnya cabaran ketika nak adapt? Sebab kita tahu masalah basic isu seperti capaian internet, tak ada gadget dan sebagainya, akses
Itu antara isu-isu basic lah yang masih lagi kita ada di negara kita tahun 2020 ni. Ada lagi yang tak ada internet dan sebagainya. Tetapi cabaran utama untuk adapt untuk digitalisation ni apa contohnya dalam kalangan usahawan sektor? Saya rasa paling utama ni ialah dia punya semangat dan karakter dia. So kalau kita tengokkan ramai usahawan dia tidak berani ngambil risiko. So bila sekarang ni, saya tengok ramai usahawan bila dululah sebelum pandemik berlaku tahun lepas, bila kita bertanya kepada mereka, apa kata kamu bawa produk kamu ke digitalization, bawa ke online, dan mereka berkata, oh tak apa, tradisional okey, saya selesa, saya tak nak ambil risiko untuk buat benda yang saya tidak tahu. So apa yang saya nampak sebenarnya, cabaran sebenarnya last kali dia pergi kat mindset kita sebagai usahawan. Kita berani mencuba ke tak? So bila kita tengok sekarang ni, bila kita dah tahap yang maksimal untuk kita tak tahu nak buat apa, baru dia berani mencuba. So tu salah satu. Keduanya, kadang-kadang ni bila kita cakap tentang inovasi, tak semestinya dia involve digitalization. Saya boleh share satu bisnes yang wujud kerana pandemik ini, nama dia Itoven. So Itoven, bila di hospital nak pump pressure kan, banyak guna mesin. So bila mesin tak cukup mesin, apa kita kena buat? So mereka mewujudkan produk di mana mesin tu boleh pump sendiri. So tak semestinya menggunakan, bila kita sebut teknologi, tak bermakna atas talian sahaja. Teknologi boleh kata produk yang boleh bergerak sendiri. So kita kena fikir out of the box, tengok macam mana. So bagi saya betul-betul penting buat macam ni adalah belajar apa yang dilakukan di luar sana. Sebab saya rasa tengok yang benda yang biasa berlaku di Malaysia ni, kita selalu tengok keliling kita saja. Kita tengok apa produk jiran kita buat, kita pun nak buat. So kita kena fikir luar kawasan. Kalau jangan buat, maybe kita boleh buat, kita tengok macam mana landscape dia. So saya rasa bagi saya lah, kena fikir dari segi luar daripada apa yang kita selesa. So tu yang cabaran yang betul-betul saya nampak hadapi oleh kebanyakan usahawan di Malaysia. Itu yang saya nampak. Muiz boleh kongsikan lagi tak bila nak adapt dengan pemasaran dalam talian, nak digitalize ni, apa pengajaran yang jadi paling penting untuk Muiz? Seperti yang Reza kata tadi, masalah besar adalah isu karakteristik tu, macam takut nak ambil risiko, nak cuba benda baru, dan mungkin Muiz yang saya kira agak muda mungkin cenderung sikit lah untuk digitalize dan juga nak gunakan media sosial dan sebagainya. Tetapi saya bayangkan PKS di luar sana, mungkin makcik Kiah yang mungkin tak pernah langsung terfikir untuk digitalize barang-barang produk makanan tradisional ke sebagainya, nak fikirkan idea untuk digitalize, dan juga dekat media sosial ni pun dah banyak sangat pemasaran dalam talian. Jadi untuk membezakan tu nak unik, nak nampak unik produk tu dan pemasaran tu pun jadi satu cabaran juga. Jadi apa pengajaran terbesar buat Muiz apabila proses untuk digitalize? Sebab cakap saya masih muda untuk dengan teknologi macam agak biasa. So sebenarnya untuk proses untuk digitalize Inka punya jualan semua, kebanyakan semua resources ada dah kat dalam talian sebenarnya. Dia cuma mindset untuk saya nak buat ni, nak belajar benda ni, nak buat benda ni. So bagi masa dalam masa seminggu saya nak try buat sesuatu yang baru yang saya tak pernah try ataupun tak ada masa sebelum ni untuk belajar. Dan dalam masa seminggu tu boleh start dengan Google macam nak buat tu yang pertama. Kalau betul-betul macam 2-3 hari Google tak tahu, try tanya orang yang tahu, sebab kemungkinan besar apa-apa yang kita nak try or kita fikir nak buat, dah pernah ada orang yang dah buat dan nak buat, dan mungkin dia boleh ajar ataupun dia boleh dalam bentuk kolaborasi. So saya rasa mindset tu penting untuk sedia untuk belajar benda baru dan explore inovasi dalam segi produk dan pemasaran produk tersebut. So nak cakap macam semalam kami ada sesi untuk usahawan untuk macam mana mereka nak menggunakan teknologi untuk memasarkan produk diorang di atas talian.
sejujurnya ada 2-3 usahawan di mana dia 40 tahun ke atas. Dan dia jujur, dia cakap, minta maaf tumpang tanya, saya suka inisiatif ni tapi saya buta IT. Sesiapa boleh tolong tak? So saya suka, sebab maksudnya dia nak mencuba. Dia kata dia tahu benda ni susah untuk dia. Benda untuk kita orang muda, kita faham, upload produk, tab sini, settle. Tapi untuk dia rasa macam, dia jujur. So saya rasa benda tu pun jangan malu bertanya. Jangan malu tanya, cakap kami perlukan bantuan, ada siapa boleh tolong tak? Dan bila buat macam tu, orang tak kisah menolong sebab goes back to kita jaga kita. Betul. Boleh tak Reza kongsikan juga, sebab Reza banyak bekerja dengan usahawan-usahawan lain dan saya rasa banyak juga usahawan yang ada sedang menonton sekarang ni nak tahu mungkin story yang mereka boleh relate juga. Apa lagi contoh cara-cara inovasi dan juga cara mereka mengatasi. Boleh share 1-2 cerita usahawan yang ada bekerjasama dengan Magic, Reza? So yang paling saya suka lah bila yang masa isu pandemik tu, bila di mana mereka terdapat 5 usahawan sosial bekerjasama untuk melakukan penutup muka. So saya perasan sebelum ni mereka semua bukanlah nak kata musuh, mereka melakukan produk yang sama kan, so diorang tidak macam belum ready lah nak kerjasama. Tapi bila sebab diorang sedar benda ni lebih important, lebih penting daripada diorang punya sendiri, diorang punya inisiatif sendiri, that's why diorang kerjasama. Itu satu. Kedua, di mana diorang sedar yang diorang terpaksa gunakan teknologi seperti Itoven tadi. Diorang sedar, banyak doktor-doktor di luar sana, diorang sedar kadang-kadang ni orang kita perlu bantu, bukan saja golongan kurang upaya, golongan B40, tapi juga frontliner. So kita tidak lupa frontliner di mana diorang dapat bantuan makanan, dapat bantuan mesin Itoven tadi untuk pump pressure. So saya suka bila benda-benda yang kita nampak diorang bekerjasama untuk melakukan benda luar jangkaan, dan juga diorang ambil masa ni seperti satu discover Muay Thai. Diorang adalah gym, Muay Thai gym untuk menolong golongan-golongan anak muda jalanan. Bila diorang buat gym, in fact last year salah satu pelajar diorang menang SEA Games. So bila benda ni PKP berlaku, tiada fizikal tidak boleh dilakukan, apa mereka buat ialah mereka pergi ke online. Dia buat online class, bila orang boleh datang semua. So benda ni adalah contoh yang dilakukan oleh mereka. So kita nampak macam baguslah bila diorang try online dapatkan income semua. So benda tu quite menggalakkan lah kita tengok daripada usahawan-usahawan di luar sana. Moving forward, apa Reza harapkan usahawan di luar sana boleh ambil sebagai pengajaran daripada pandemik ni, dengan banyak benda yang mereka perlu inovasikan dari sudut digitalization, ambil peluang untuk membangunkan produk yang sesuai dengan permintaan demand sekarang ini. Banyak yang keluarkan Facebook yang sangat kena dengan keperluan sekarang. Itu cara-cara inovasi. Tetapi bergerak ke hadapan mungkin dalam jangka masa yang panjang, itu mungkin dilihat sebagai sangat reaktif dan reactionary pada situasi sekarang. Tetapi kita jangka mungkin PKP ni lama lagi dan juga mungkin ada PKPD. Jadi bagaimana untuk memastikan perniagaan ni boleh halis krisis, apa-apa saja jadi, sedia untuk berinovasi? Apa contoh tips yang Reza boleh kongsikan? So bagi saya, yang paling susah ialah kita punya first step. Contoh orang tak pernah jual produk, dia nak first time jual produk, dia akan takut. So the first thing first lah saya cadangkan ialah bermula untuk buat je, just do it lah orang kata ni kan. Kita just do it. Bila diorang dah start buat satu benda, diorang akan, bila diorang start, contoh diorang buat penutup muka, mungkin benda tu because it's reaktif kan, mungkin tempoh ni mungkin setakat 1-2 bulan saja dia punya penjualan. Tapi bila dia dah start buat satu bisnes, lepas ni dia akan start biasakan diri dia untuk sentiasa inovasi, sentiasa membuat benda baru, sentiasa come up with new idea. So tu yang first step saya cadangkan ialah kalau anda ada idea, buat je. Pergi luar sana, tanya orang idea ni okey ke tak, atau jual je produk. Dan bila dah start jual, dia punya habit tu akan bermula secara sendiri. Kita akan sentiasa nak buat benda, sentiasa nak jual benda. Tu kedua. 3, banyak membaca. Banyak tengok apa yang terjadi di luar sana, apa yang inovatif, idea-idea menarik di luar sana. Macam mana dia boleh bawa ke Malaysia, bawa ke orang keliling mereka. So tu yang saya mencadangkannya. Dan keempat, promote sikit, boleh juga datang ke Magic. Kalau anda ada idea untuk melakukan sesuatu atau usahawan sosial,
anda boleh datang ke Magic di mana kami boleh kongsikan program-program yang membantu. Yang tadi was Geran Padanan Infak Sosial. Baru-baru ini kami mengadakan University Startup Challenge di mana kami membuat program untuk anak-anak muda, pelajar, di mana mereka melakukan mewujudkan solution untuk atasi masalah environment, masalah teknologi. So kami terdapat banyak juga program. Dan last kali untuk usahawan sosial di luar sana, jika anda ada bisnes untuk promote, kami juga ada program dinamakan Buy for Impact yang disebut oleh Muiz, di mana kami melakukan virtual event. Di mana jika kamu ada produk, kamu tak boleh buka di event, tak boleh. So kami buat virtual di mana semuanya atas talian, kami melakukan video. So program-program ini juga untuk meraihkan, campaign untuk meraihkan usahawan sosial di luar sana. So dia, Magic, terdapat banyak program di Magic. Kalau kamu ada tak tahu macam nak bermula ke apa, silalah datang ke Magic, virtual ataupun fizikal, kalau dah boleh. Reza, dalam pandangan Reza sendiri kan, adakah ini masa yang baik untuk mula satu perniagaan? Mungkin kita bercakap tadi dalam konteks mereka yang sedia ada, dah ada perniagaan kan, macam mana untuk bangkit, macam mana untuk adapt dengan innovation dan sebagainya. Tetapi untuk mereka yang mungkin dalam situasi hilang pekerjaan, pastinya mungkin ramai yang sering bergantung kepada income, stable income setiap bulan. Tetapi adakah ini masa yang baik untuk kita mulakan satu mungkin idea perniagaan baru ataupun perlu berhati-hati lagi sedikit? Pendapat saya, inilah masa paling terbaik untuk melakukan bisnes baru. Kenapa? Satu, bila kamu dalam keadaan yang macam terdesak, kamu terpaksa come up with new idea. So idea-idea yang selama ini terbuku dalam hati ni akhirnya keluar. So akan rasa lega lah, akhirnya dapat keluar, dapat test. Kedua, sebab saya akan sebut sekali, kita jaga kita, orang semua akan membantu. So dia tahu, okay, dia ni mungkin tak dapat gaji, mari kita support. Kalau produk dia bagus, kalau contoh dia jual kreatif atau dia jual, dia membantu B40 kan, kalau produk tu bagus, orang akan sentiasa beli. So ini satu validasi untuk mereka. So slowly, so saya rasa, that's why saya rasa saat ni sangat penting. Lagi sekarang ni kita kena kerja di rumah kan. Bila kerja di rumah, saya akan terus terang, ramai orang akan macam ada masa lebih sikit. So dia kat rumah, dia buat kerja corporate je, lepas tu dia adalah masa macam 1 jam lebih ke 2 jam lebih. Time tu dia boleh buat bisnes dia orang sendiri. Kalau dia buat produk lilin, maybe masa tu dia boleh buat lilin ke masa dia tengah rehat kejap. So saya rasa time ni adalah sangat paling penting untuk inovasi untuk keluar because of sistem yang bantuan dan sokongan yang ada di keliling. Bukan saja Magic memberi bantuan, terdapat lagi program lain, ada penjana yang dibantu oleh kerajaan. So banyak bantuan yang dikeluarkan sekarang di mana orang ramai boleh come up with a new idea. Tidak lupa juga, kita tak boleh travel ke luar negara ya. Bila kita tak boleh travel, duit yang kita nak travel tu boleh apa kita guna untuk mewujudkan bisnes baru. So saya rasa this is sangat paling penting untuk timing yang paling sesuai untuk kita memulakan benda baru. Sangat sesuai dengan soalan daripada salah seorang peserta kita, Baci Rawit, yang tanya, could the panelists share examples of businesses that pivoted quickly and successfully through innovation? Sekali lagi Reza nak tanya, sebab tadi Reza dah ceritakan tadi, ini masa terbaik untuk kita cuba idea, inisiatif baru, perniagaan baru. Tapi apa contoh bidang, produk-produk ataupun perkhidmatan yang Reza lihat sekarang ni peluang terbaik untuk kita manfaatkan geran-geran dan sokongan di luar sana dan juga bangunkan perniagaan itu? Apa contoh bidang selain daripada yang dah ceritakan tadi, peritup muka pastinya sangat popular sekarang ini, apa contoh perniagaan lain yang Reza lihat? Oh, tu agak jabah, saya kena fikir jap. Betul, selain penonton muka tu satu. Kedua adalah yang tadi saya sebut Itoven, sebab sebenarnya Itoven berasal daripada company yang buat penapisan air. So Itoven ni nama kabinet saja Saura, dia buat penapisan air di kawasan orang asli. Dan bila dia tak boleh keluar because ada isu of kena kita pump pressure untuk pihak hospital, that's how Itoven tu wujud. Tu cara kedua. Ketiga, saya boleh share yang satu yang dekat dengan bisnes saya waktu yang saya kenal.
di mana mereka sebelum ni mereka menjual sayur kepada kepada B40 di PPR secara tradisional. Dan bila PKP bermula, mereka tidak boleh turun padang. Mereka tidak boleh turun padang disebabkan PKP. Jadi apa mereka lakukan, lebihan-lebihan sayur yang diorang dapat daripada pasar raya, dia jual directly ke restoran. Dia tukar pivot business model dia untuk memastikan dia mendapatkan lebih income, dan juga dia jual satu sayur, dia buat secara bag. They call it like sayur bag. So saya rasa ni salah contoh yang di mana sebelum ni dia sentiasa fokus untuk target ke, they call it B2C, which is business to customer. Now dia buat business to business. So ni salah satu dia mengubah dia punya business model dia, dan business model baru dia adalah lebih sustainable kerana income lebih banyak. Dan terdapat juga bisnes yang sebelum ini fokus on yang kelas latihan tadi. Because selama ni dia selalu buat yang group ramai-ramai secara fizikal. Bila dia buat online, bila online ni dia lebih eksklusif kan, dia like one on one. So bila one on one pun revenue lagi tinggi juga. So mostly kita tengok dari segi business model. So tu salah satu yang beberapa yang saya boleh share, yang saya boleh ingat sekarang lah. Kalau saya ada lebih saya akan masuk lagi. Muiz, kita juga nak tahu selain daripada inovasi dan juga langkah-langkah yang Muiz dah ambil tadi, digitalization, apa kita dah ceritakan, tetapi moving forward, apa langkah seterusnya untuk Muiz? Kalaulah pandemik ini kita jangkakan lama lagi, bagaimana untuk kekalkan momentum itu sekarang? Apa Muiz cadangkan atau rancang untuk long term lepas ini? So kalau pandemik tu, harap-harap tak jadi long term punya, tak PKP long term, sangat susah untuk bisnes macam kami, sebab kami masih kerja dengan artisan tradisional. So pembuat batik, penganyam mengkuang, dan bisnes tradisional ni memang agak suka untuk buat inovasi yang ekstrim. Tapi untuk pemasaran produk yang saya cakap tadi berdasarkan digitalization. Tapi sebagai bisnes, untuk Inka, untuk masa yang lebih panjang, saya rasa sebab kami fokus banyak kepada barangan batik dan mengkuang, sebagai bisnes kami juga ingin mula untuk fikir macam mana untuk innovate pembuatan batik, contohnya yang lebih mesra alam, daripada fabric yang mungkin upcycle, dibuat batik, konsep macam ni untuk dye, untuk guna natural dye, sama seperti mengkuang. Sekarang kami cuba buat mengkuang dan batik dan buat barangan moden, tapi fokus kepada apa impact yang kami buat kepada alam sekitar dan juga kepada komuniti. And mungkin lepas PKP ni kami akan juga fokus kepada betul-betul faham, engage dengan komiti-komiti yang kami kerja dengan, dan fahamkan apa yang diorang sendiri lihat sebagai cabaran dan apa yang diorang rasa cadangan. Sebagai contoh, kami dah buat penutup muka dah lama dah, daripada April, March hari tu kan. Ya. Jadi kebanyakan artisan yang menjahit, kami cakap macam mana semua kerja semua okey ke? And some of them cakap dah letih, buat penutup muka je. Macam setiap hari buat penutup muka je. Dan kita cakap betul, macam bosan juga kan. Lepas tu kami cakap apa yang rasa awak suka jahit dan rasa akan jual je. So dia cakap dia suka buat bag galas. So kami provide dengan canvas, dengan batik, dan cakap ni design yang kami rasa, produk yang kami rasa akan boleh dijual. Dia try buat bag. Lepas tu dia buat yang bag tu memang lawa, dan kami try jual, dan memang kami boleh jual semua. Kadang-kadang
it's worth untuk mendengar pendapat community orang yang buat tu sendiri. Betul. Dia orang yang buat Mm-mm. ada suara, dia orang tahu apa yang sebenarnya bagus. Kita daripada pihak atasan lah, tapi macam yang run the business. More to management level. Betul. So yang community, yang pembuat batik dia cakap okay mungkin boleh buat macam ni. Yang ni cakap mungkin boleh buat macam ni. Okay, sebagai bisnes sangat penting juga untuk mendengar apa yang community tu rasa terbaik untuk mereka. Ya, dan kami mungkin akan fokus kepada investment kepada inovasi dalam batik dan mengkuang, dan juga kepada impact measurement from the community. Ya, I rasa one lesson kita boleh belajar dari sini from Muiz dan juga Reza, sebab banyak kita emphasize dekat perusahaan sosial atau social enterprise, social entrepreneurship. Saya rasa menjawab soalan tadi, apa contoh bisnes yang laku sekarang ni kan, yang boleh kita manfaatkan sekarang, social enterprise yang ada impact social kepada community, mungkin bekerjasama dengan community B40 di luar bandar, kampung-kampung, kerana semangat kita jaga kita tu sangat kuat sekarang sebab kita berada dalam krisis. Kita tahu budak rakyat Malaysia ni memang sangat generous, nak sangat membantu. Jadi kita gabungkan dengan idea-idea semangat sosial, bantuan sosial ni, saya rasa boleh jadi tarikan dalam masa yang sama, ada manfaatnya sendiri kepada komuniti. Kita bantu memperkasakan golongan yang memerlukan ini. Jadi I think social enterprise itu juga bukan saja dari sudut impact sosial, tetapi keuntungan dan juga populariti dari teknik pemasaran, CSR memang lengkap, dan saya kira satu idea yang sangat bagus untuk kita ceburi ketika krisis ini. Mungkin itu satu pengajaran yang boleh kita ambil untuk penonton kita di luar sana. Dan satu perkara juga yang kita boleh look forward to lah in the future. Saya tahu sekarang ni memang sangat suram, sangat memeritkan lah situasi sekarang ni. Jadi satu perkara kita boleh look forward is Belanjawan 2021 yang pastinya sebenarnya tema kepada workshop kita hari ini, kerana berapa minggu je lagi kita akan jangkakan Belanjawan 2021. Harap-harap isu-isu politik ni dapat diketepikan dan kita dapatlah belanjawan yang diluluskan di parlimen nanti. Tetapi bagi pihak Reza sendiri, saya tahu tak boleh tahu sangatlah apa yang dikuncikan dalam belanjawan tu nanti. Kita akan beri laluan kepada Menteri Puan kita untuk menceritakan sendiri apa yang boleh usahawan dapat dalam belanjawan. Tetapi peranan Majid sendiri untuk memastikan usahawan ini dapat bertahan dalam masa setahun sekurang-kurangnya untuk panjang belanjawan 2021 ini, peranan Majid apa yang boleh kita jangkakan dalam masa setahun untuk TPS? Ya betul, kita tak boleh nak kasih satu perinci apa yang kami hantar proposal kepada menteri. Tapi apa yang kami bayangkan lah, kami lihat ekosistem sekarang lebih kepada digitalization. So selama ini Majid, di mana sejak Majid ditubuhkan, kami banyak melakukan program yang tidak really spesifik untuk menolong usahawan menjadi digital. Kami melakukan program-program untuk tolong usahawan buat marketing, untuk buat business model. So apa yang kami cuba nak propose ialah kami nak tengok macam mana Majid boleh memberi lebih keutamaan untuk membantu usahawan untuk digitalizekan bisnes diorang. Sama ada kami buat mungkin program, accelerator program 2-3 bulan untuk membantu, sama ada Majid mungkin akan membuat bila PKP dah tamat, mungkin kami akan pergi ke setiap negeri untuk berjumpa directly dengan usahawan-usahawan di sana untuk membantu mereka untuk mengatakan ni program-program yang Majid ada, apa yang sesuai untuk kamu join untuk membantu bisnes kamu. So apa yang kami nampak dari segi Majid, kami mahu menjadi hub, satu center untuk usahawan-usahawan di luar sana, sama ada usahawan sosial atau usahawan tech startup atau PKS. Kalau kamu ingin mendapati benda cara-cara untuk digitalize bisnes kamu, Majid should be tempat yang kamu pergi. So itu yang kami cuba nak push sekarang ni. Because kami tahu orang ramai mempunyai masalah. Kami tahu Majid sedikit jauh, kami di cyber. Tapi kalau kamu nak sesuatu, kita kena usaha lebih sikit. So itu yang kami nak cuba usahakan lah. Kami mahu menjadi hub untuk usaha-usaha di luar sana untuk
Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, macam mana menjadi online, macam mana buat tag, digitalize, itu yang Magic mau memberi sebanyak mana info yang kami boleh buat. Sesuatu even buat masa sekarang ni untuk 4 hari sehingga esok Magic ada event called E-Nation di mana kami menjemput speaker-speaker dari luar negara untuk menerangkan tentang isu teknologi. So ni yang kami cuba nak push lah dari segi Magic punya fokus. Alright. So kita ada berbaki beberapa minit sahaja lagi. Jadi kalau anda nak tanya soalan, inilah masa terbaik untuk hantar soalan supaya kita boleh speak through all these questions kalau boleh. Jadi saya rasa yang sangat menarik soalan daripada Ziwei. How to start an online business with little money and no experience in business. Untuk memulakan perniagaan dalam talian, modal tak banyak dan juga pengalaman untuk memulakan perniagaan pun tak ada. So mungkin kita boleh kongsikan daripada Reza dan juga Muiz kalau nak kongsikan juga. Boleh. Saya sebelum saya dekat Magic pun, saya run startup sendiri dan saya juga kerja di investment. So terang saya cakap, karakter penting kan. Kita nak buat bisnes, kita perlukan dari segi macam mana kita nak buat bisnes tanpa duit. So banyak sangat cara sebab terdapat banyak peralatan percuma, tools percuma di luar sana. Sekarang ni boleh buat website secara percuma, boleh buat Facebook, jual di Facebook. So banyak cara-cara percuma di luar sana yang kamu boleh buat. Sebagai contoh, sebelum kamu membina kamu punya mobile aplikasi sendiri, kamu menggunakan WhatsApp untuk test produk ni, servis ni berjaya ke tak. So untuk cara-cara tu sebenarnya again, it goes back to tengok macam Muiz katalah Google kan. Google kan punya kamus. Tapi banyak sejujurnya banyak peralatan-peralatan percuma untuk membuat sesuatu. Website pun kalau boleh buat website pun ada website percuma di mana sekadar drag and drop. Daripada kita nak code, dulu kita buat website kita coding. Sekarang ni kita perlu tukar wording, tarik sini, tarik sana. So banyak benda percuma. Macam mana nak tahu? Online, belajar di Google ataupun boleh datang ke Magic dan kita boleh ajar cara-cara ini semua. Muiz kalau nak kongsikan ada cadangan? Saya setuju dengan Reza. Start dengan Google, kalau tak boleh juga tanya orang yang dah pernah buat ataupun yang tahu. Kalau tak ada orang ni boleh pergi kat Magic. Dari satu, quick one, dari satu ialah kalau nak buat satu, kadang-kadang dia sekadar post kat status Facebook ke Instagram ke Twitter, cakap je saya nak melakukan produk ni, ada tak sesiapa yang boleh tolong? Betul. And then jadi business partner. Betul. So ramai sekarang ni, ada orang dia pandai buat tapi dia tak ada idea. Ada orang dia ada idea tapi dia tak pandai buat. So bila kita share, jangan malu share idea kita dan buat bersama. So tu satu cara lah untuk memulakan. Setuju. Okay. Kita nak ambil soalan seterusnya. Ini agak menarik sebab tadi Reza ada sebut tentang cabaran sikit untuk pergi global kan, banyak fokus kepada pemasaran domestik, tetapi ada yang mencadangkan maybe kita kena melihat untuk memasarkan produk kita kepada pasaran baru di luar negara daripada FN. Jadi kita ada infrastruktur sebenarnya untuk promote online, kita ada banyak platform di luar sana, Shopee, Lazada misalnya. Adakah ini idea yang baik ataupun masih perlu fokus kepada domestic marketing? Saya baru berbincang dengan seorang semalam mengenai pemasaran produk luar negara. Dia boleh kata bagus, dia kata tidak bagus. Bagus dari segi, ya betul, revenue kita punya business model pun harga pun lagi tinggi sebab dia punya harga currency dia lagi tinggi. But kadang ni kita tak sure sebab bila benda-benda ni berlaku, kita tak tahu sama ada delivery tu okey ke tak, kita tak tahu sama kita boleh deliver ke tak. Macam kita mampu, kita punya capacity cukup tak untuk memasarkan ke luar negara. So bagus dari segi promosi, saya bukan nak kata tak bagus, cuma kadang-kadang ni kita perlukan lebih kajian, research dulu. Sebab produk tu sama ada kawasan tu okey ke tak, macam mana kalau nak hantar barang, produk ni K-made ke apa. So banyak research kena dibuat dahulu
But betul, it's a good idea kalau dia membantu bisnes anda keluar ataupun bila bisnes anda sudah ready. Contoh saya akan cakap seperti produk batik di Malaysia, uh, it's a good opportunity kalau produk batik sebab it's something yang tak ada kat luar negara. Okay. Saya nak beralih ke soalan seterusnya daripada Nur Syahidah. Pada pendapat panel-panel sekalian, di antara Instagram, Twitter atau Facebook, yang manakah lebih efektif untuk mempromosikan barang? Saya rasa sangat menarik kerana mungkin juga kita boleh lihat bukan sahaja mana platform yang terbaik, tapi mengikut kepada produk tertentu, ada platform dia yang lebih sesuai. Misalnya untuk Inka mungkin tak berapa sesuai dekat Facebook, mungkin marketnya lebih kurang, tetapi kalau Instagram mungkin lebih baik sebab banyak menggunakan gambar, dan mungkin produk-produk lain ataupun bisnes lain lebih sesuai dekat Twitter sebab menggunakan mungkin konsep penceritaan sebab tak ada banyak fokus kepada gambar. Jadi Muiz sendiri, apa platform yang terbaik untuk perniagaan Muiz dan apa macam mana nak tahu perbezaan pros and cons untuk setiap platform berbeza ni? Okay, saya boleh share pengalaman daripada sebab Inka fokus banyak dah try lebih kepada Instagram dan Facebook. Kalau macam mana saya nak explain? Okay, sebenarnya kalau pergi dekat Facebook ad punya platform sekarang, sebab dua-dua Instagram dengan Facebook is sebenarnya bawah Facebook. So dekat dalam Instagram ad punya platform, Instagram Facebook platform, boleh buat pemasaran. Contohnya ada gambar produk dengan deskripsi produk kan, dan post the ad. Lepas tu dah ada option untuk target, contohnya target kumpulan mana yang nak target. Contohnya orang yang selalu beli online, orang yang duduk dekat mungkin dekat Terengganu, orang yang minat barang craft, ada semua spesifikasi ni. Lepas tu ada juga option untuk macam bagi tahu the ad platform untuk blast tunjuk ad ni dekat semua platform dulu. Berdasarkan performance ad ni dekat platform ni, Facebook boleh automatically shift. Contohnya ad ni jenis macam ni sangat berkesan dekat Instagram. So the system sekarang, teknologi, dia boleh automatically terus refocus perbelanjaan untuk ad tu kepada yang lebih efektif. So untuk lepas tu bila dah campaign tu dah habis, akan keluar semua statistik, semua data. Contohnya untuk ad macam ni dekat sini ada berapa klik, berapa jualan daripada sini. Yang ni berapa klik, berapa conversion rate. Lepas tu dari sini kita boleh belajar yang macam mana yang paling berkesan, dekat platform mana yang paling berkesan. Tapi yang paling penting ialah perlu start, perlu mula dan perlu cuba. Try video, try gambar produk, try cerita artisan, try cerita macam mana proses untuk buat produk. Lepas tu try macam-macam, tengok, lepas tu compare performance macam mana, yang mana paling berkesan dan platform mana yang paling berkesan. Semua ni, semua facility, infrastruktur untuk benda ni semua dah ada dekat dalam Facebook ad punya platform. Dan boleh try buat sendiri juga dekat Saya pun nak share sikit kan, sebab kalau ikutkan Facebook, Twitter, Instagram ni dia punya konsep dia lain. So saya ada belajar satu analogi ni lah, contoh roti kan, roti. Kalau kat Twitter ni, dia punya konsep ialah Twitter ni dia punya tagline ni patut saya tengah makan roti. Kalau kat Facebook, saya makan roti ni, siapa nak join? Kalau kat Instagram, sedap tak roti saya ni? So kita letak gambar kan. So dia konsep dia berbeza. So bila kita nak post dekat tiga-tiga platform ni, dia punya ayat dia kena berbeza. So kita nak relate. Kalau kita buat ayat yang sama untuk tiga-tiga, orang takkan faham. So tu yang analogi roti ni sangat simple dan masih macam betul juga kan. Kalau sebab bila Instagram kita nak tengok, cantik lah roti ni, saya pun nak juga. Kalau Twitter ni sekadar kita tengah go through Twitter, okey lah dia tengah makan roti. Facebook, jangan kita makan roti. Facebook menggalakkan kita untuk komen. Roti ni siapa nak join makan. So penting untuk kita mengetahui apa konsep-konsep social media.
Menarik analogi, tak pernah terfikir roti itu sebagai example. So I think nak summarize apa yang diorang kongsikan tadi, interesting, and as I said before, setiap platform media sosial tu ada keunikan, ada kebaikan dia, ada fungsinya yang berbeza, dan Muiz cakap tadi dah ada sebenarnya tools untuk menunjukkan, saya rasa dia panggil insight kan kalau Ya. untuk tunjukkan statistik macam mana buat cara macam ni lebih laku ke, mungkin buat poll, video dan sebagainya. Jadi menerusi trial and error. Kena cuba dulu baru tahu. Dan I think ada lagi satu soalan yang I think is quite interesting, sikit technical, mungkin Reza boleh bantu. From Bachirawit yang tanya, wajarkah saya mengambil loan bank untuk fund strategi inovasi baru memandangkan OPR semua rendah sekarang? Mungkin technical sikit, lain sikit daripada apa yang kita bincangkan. Tapi kalau Reza mungkin ada kongsikan tips yang sama untuk usahawan bersama dengan Majid. Bagi saya lah, so ni pendapat saya sendirilah. Loan ni agak mencabar. Dengan memandangkan kamu tidak pasti sama mana bisnes ni boleh berjaya ke tak, so risiko dia agak tinggi. Tapi kalau memandangkan buat masa sekarang, cadangan saya lah tengok pada grant. So especially penjana grant. So penjana grant tu kita ada Magic, kita ada MDEC, kita ada Cradle. So banyak agensi-agensi kerajaan memberikan grant-grant di luar sana untuk kamu memulakan strategi inovasi baru. Dari segi grant ni, sebab bila isu pandemik ni berlaku, kerajaan faham ramai terpaksa mencari sumber pendapatan yang baru. Bila kena mencari sumber pendapatan baru, mereka tidak ada capital untuk memulakan bisnes, memulakan idea. Sebab itulah kerajaan membenarkan memberi banyak grant lah di luar sana. So buat masa ni, cadangan saya personal opinion ialah tengok pada grant di luar sana. Tapi jika Ya, Reza. Mungkin ada sedikit masalah teknikal dengan Reza, tapi Muiz masih ada lagi kan di talian? Ya, saya masih. Okay. Sementara kita Okay, tu Reza is Reza, back. I think okay. sorry. Tu je lah, buat masa sekarang is grant, tapi masa depan mungkin boleh loan. Dan saya rasa kita harapkan juga dalam belanjawan 2021 ni lebih banyak grant yang diadakan untuk bantu usahawan dalam masa yang akan datang, dan pastinya Magic juga ada peranannya. Dan speaking of Magic, ada yang berminat, peserta kita Afifi tumpang tanya dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka, ada tak program Magic yang terdekat untuk student undergrad? Ada tak, Reza? Buat masa ni program untuk student baru je berakhir. Satu yang tadi Universiti Startup Challenge, dan juga ada program di mana kami berkolaborasi dengan Universiti Sunway, di mana kami membuat nationwide program untuk mengatasi masalah-masalah SDG. Tu pun terdapat 31 universiti join. So program ni semua baru saja berakhir. Saya tidak pasti, saya rasa buat masa ni tidak ada plan baru lagi, tak. Paling awal mungkin awal tahun depan. Sekarang ni dah nak akhir tahun semua, so tidak banyak program, lebih kepada workshop. So kalau berminat untuk workshop, bolehlah pergi ke laman web Magic, www.mymagic.my. So workshop banyak, buat program panjang tiada dalam masa dekat. Reza masih ada bersama kami? Ya, ada. Connected sekejap tadi, okay. Dan lagi satu soalan seterusnya, sebenarnya saya nak gabungkan sikit sebab agak sama. Daripada Abrisam, which platform is the best to sell our products? Dan tadi ada juga yang tanya, Nur Syahidatul, ada ke website atau page yang peniaga-peniaga kecil boleh iklankan produk-produk mereka? Selalu kita dah biasa dengan Instagram, Twitter, Facebook yang sebenarnya pada asalnya media sosial tetapi dijadikan ruang untuk promote bisnes juga. Tetapi website yang khususnya untuk promote, kita tahu ada juga yang cadangkan Shopee, Lazada, tetapi ada juga sebenarnya banyak page-page yang dibangunkan, mungkin pihak kerajaan ada juga sediakan marketplace online ni. Reza mungkin boleh kongsikan apa contoh cadangan page-page yang sesuai untuk produk-produk berbeza mungkin? So bagi ni
sebab terus cakap awal, saya bila sebut-sebut nama ni bukan nak kata saya promote ke dibayar ke apa, cuma saya nampak. So bagi saya memang terdapat banyak ni kita panggil marketplace untuk orang-orang meletakkan produk-produk diorang seperti Lazada, Shopee, even AirAsia dah ada baru sekarang. AirAsia pun dah ada diorang punya platform tersendiri. Cuma bagi saya digalakkan untuk mengkaji dulu produk website-website tersebut. Sebab setiap website dia punya konsep dia berbeza. Ada website ni dia target untuk mencari barang-barang diskaun. Ada website ni mencari barang-barang artisan. So saya nak share pun susah sebab memang terlalu banyak sangat sekarang. Semua orang dah muncul dengan diorang punya platform tersendiri. Cuma anda sendiri kena tengok adakah platform itu menarik minat anda punya pelanggan demografik anda. Kalau contoh pelanggan kamu mesti ialah mak-mak sesuai ke pergi kat Lazada? So contoh. So lebih penting tengok dari segi tu sebab saya terdapat banyak usahawan yang datang kepada Magic dan tanya tak ada ke platform yang kolaborasi dengan Magic? Kami cakap bukan kami tak nak kolaborasi, cuma kami tak tahu sebab setiap produk ada dia punya customer berbeza. So satu susah. Contoh saya pun baru borak tadi dengan Muiz sebelum session ni, kita borak tentang satu marketplace ni yang memang terdapat banyak pelanggan, selalu popular bila hari-hari tersebut je selalu popular. Tapi bila kita borak dengan Muiz, kita sedar mungkin platform tu tak sesuai untuk Inka sebab dia punya pelanggan dia berbeza. So bagi saya, untuk saya cakap benda ni ialah tak ada satu spesifik yang saya rasa bagus, cuma anda sendiri kena menilai mana yang lebih sesuai terhadap kamu punya pelanggan yang kamu cuba dapatkan. Alright, saya rasa kita dah hampir ke penghujung webinar kita, workshop kita pada hari ini. Terima kasih kepada dua tetamu istimewa kita, banyak kongsikan tips-tips menginovasikan bisnes anda. Terima kasih kepada Reza Shahid merupakan eksekutif kanan Magic dan juga Muiz Aziz pengasas bersama Inka. Masing-masing ada kongsikan tips terutamanya buat pengusaha kecil dan sederhana PKS, peniaga-peniaga kecil, inovasi menerusi platform digital dan juga dari sudut karakter kita sendiri tu bagaimana untuk memberanikan diri sendiri, ambil risiko, trial and error, cuba saja kerana kita ni dah berada dalam krisis sekarang ni kan, jadi bila lagi kita nak cuba idea baru itu. Jadi terima kasih kepada tetamu kita dan juga kepada semua peserta-peserta dengan soalan yang memang cukup kena dengan discussion kita hari ini. Terima kasih kepada semua dan sebelum kita berpisah, kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang idea-idea bagaimana untuk monetize idea yang kita dah bincangkan hari ini, apa yang sesuai untuk kita cuba dalam konteks pandemik sekarang ini. Kita juga ada webinar session pada 4 November depan, Cash Up Financing Your Big Ideas, bersama dengan beberapa pakar dan juga pihak industri yang akan ceritakan sekali lagi kongsikan tips bersama peserta bagaimana untuk monetize idea-idea yang kita dah bincangkan tadi, tapi untuk merealisasikan idea tersebut. Ini kolaborasi bersama dengan Astro Ulagam dan juga Raza. Dan webinar tersebut akan diadakan dalam bahasa Tamil. Jadi buat mereka yang berbahasa Tamil ini satu peluang yang sangat baik saya kira untuk ceritakan lebih lanjut, lanjutkan lagi perbincangan kita hari ini. Jadi itu saja yang kami dapat kongsikan. Jangan lupa sebelum anda exit workshop hari ini, bagi kami rating 5 stars kalau anda suka, dan juga anda boleh hubungi Reza tadi, dah kongsikan email, dan juga untuk apa-apa lagi webinar yang anda nak tahu lepas ni, anda boleh terus pergi ke www.link.astroawani.com. Terima kasih bersama kami dalam sesi webinar hari ini dan kami harap ada banyak manfaat yang anda boleh dapatkan tadi. Sekali lagi kami ingin mendengarkan pendapat anda tentang pengalaman webinar bersama kami hari ini. Jika anda berpuas hati, anda suka idea-idea yang kongsikan tadi, berikan kami rating 5 bintang, 5 stars. Selain itu, anda juga boleh hantarkan komen feedback anda melalui borang contact us dalam laman web kami. Dan pastikan anda juga menyertai webinar yang saya dah sebutkan tadi, Cash Up Financing Your Big Ideas. Dan akhir sekali, untuk tidak ketinggalan, kami menjemput anda untuk mendaftar di laman web kami. Terima kasih sekali lagi dan juga tetap kepada tetamu kita pagi ini. Kita akhiri webinar workshop kita di sini. Bye semua, thank you.